Yang tempat yang berbahaya tu dipanggil apa tu? Yang masuk, tapi ada satu lagi tu yang kena beratur nama kat dalam tu. Kau tak pernah pergi, silap orang. Tak tulis pin sini. Mana? Nasrid. Palace Nasrid atau Nasrid Palace? Palace Nasrid atau Nasrid Palace. Yes. Aku nak sebut. Yelah dia. Ayah. Cuma masuk dalam itu, dan tak tahu mengapa saya lah tak jumpa. Kalau yang lain jumpa, okay lah, tapi spring lah. Banyak khat tu ditulis La ilaha illallah, ya, dan selepas itu wala alim illallah. Cari. Yalah, saya tak ada kamera SLR, tapi saya fokus juga sampai ke atas tu, tak jumpa perkataan Muhammad. How come? Sepatutnya lafaz dua kalimah syahadat ini sekali, tapi kenapa ada la ilaha illallah wala alim illallah? Yang bermakna tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan tidak ada yang lebih tinggi melainkan Allah. Dari sudut bahasanya, termnya, nomnya betul. Tapi kenapa tak ada perkataan Muhammad? Saya tanya kepada orang Spain, orang Spain pun jawab bumbang. Dalam bahasa Spain saya tak faham. Tidak pula bermakna bila saya tak faham yang dia sebut itu betul. Betul lagi. Tak nak kalah. Anyway, mungkin ada ruang untuk kita bicara pasal itu nanti. Yang ingin saya bicarakan ialah pandangan ataupun tuhmahan yang sedemikian 5 ke 6 ke ataupun tambahan, bukan saja merujuk kepada tajrih ataupun cuba untuk melukakan kepribadian dan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ingin menggugat dan melukakan akidah umat Islam. Jawapan kita pertamanya ialah bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, "Atii'ullah wa atii'ur Rasul." Dalam bentuk mudhari', wa yuti'una Allah wa yuti'una Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Muhammad dengan ayat ini untuk disampaikan kepada umatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Yang bermaksud daripada yang pertama tadi, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kedua, mereka itu taat kepada Allah dan mereka juga orang yang sama, kumpulan yang sama taat kepada Rasul. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau sekiranya kamu cintakan Allah, maka ikut aku, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pertama rakan-rakan, kita perlu jelas bila kita berbicara dengan muslim dan non-muslim, atau kita berada di segenap tempat di Europe ini, kita kena ingat bahawa bila sebut dua kalimah syahadat, dia satu. Artinya orang yang hanya taat dan patuh kepada Allah tapi tolak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan tidak ada di situ. Orang yang hanya menerima Nabi Muhammad tetapi tidak mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala yang paling layak untuk disembah, maka dia juga tidak ada di situ kalau nak diukur keimanan. Kehebatan, keislaman, keimanan itu ialah bila dua-dua ini ada sekali. Atas dasar itu, kesekalian dua jadi satu itu dianggap sebagai satu dalam hadis ini, yang menunjukkan pancang yang pertama rukun Islam bagi umat Islam. So kemana sahaja pun kita pergi, itu yang kita kena pegang, agar kita bila diberikan pandangan, tuhmahan dan fitnah sebegini dari seorang yang profesional, jawapan kita juga perlu menampilkan ciri-ciri profesionalisme dan kecantikan profession yang profesional. Ialah apabila kita mempunyai pegangan yang satu, dan pegangan ini tidak boleh dijual beli ataupun tidak boleh ditukar ganti ataupun mungkin disamatarakan dengan suatu perkara yang lain. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, apabila
disebutkan dalam surah Al-Jathiyah tadi, ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala menyatakan persoalan pokok yang utama yang boleh menghalang dan mengekang manusia daripada menjadi seorang penyembah yang memberikan persembahan terbaik, buat show yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala menerusi ibadah, ialah menerusi jika adanya hawa nafsu itu dilebihkan daripada had. Semua orang ada, dan saya bersandarkan kepada sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini begini rakan-rakan, ceritakan pada awalnya matan itu, hadis sahih, bahawasanya para sahabat nampak baginda sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf di masjid pada suatu hari. Kemudian ada dua orang sahabat secara khususnya, spesifiknya dia nampak tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam ayat awal ayat itu, yukallimu imra'atan. Nabi sedang bercakap dengan seorang wanita, but due to the distance they just couldn't define who she is. Tak nampak, tapi tahu Nabi sedang bercakap dengan wanita. So bila sahabat ada di masjid, nampak Nabi sedang beriktikaf di masjid dan sedang bercakap pula dengan seorang wanita, digambarkan tadi fa asra'a al-khatta. Dua orang sahabat ini bergegas lari, bergegas mempercepatkan jalan. Untuk yang nampak kawan kita tengok, dia pun jalan cepat-cepat. Jalan cepat-cepat ada dua makna. Satu, tak nak ganggu, tidak mau interrupt in any way. Dan satu lagi, takut-takut ada yang disebut sebagai su'zan ataupun buruk sangka. Apa ni? Tiba-tiba iktikaf tapi cakap perempuan dalam masjid. Mungkin ada itu. Bila Nabi nampak sahabat dua orang ini berjalan, Nabi kata, ala rusulikuma innaha Safiyah binti Huyai. Bahawasanya atas nama Nabi-Nabi dan Rasul kamu, banyak Nabi bila mulakan di antara cara untuk menunjukkan emphasize dalam makna, Nabi akan gunakan dan sebut perkataan Nabi dan Rasul, saudara-saudaranya, abang-abangnya di kalangan para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Innaha Safiyah binti Huyai. Perempuan tadi, dia ini sesungguhnya Safiyah binti Huyai, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua orang sahabat tadi menyatakan, qala, kedua-dua orang itu berkata, wa hal nadhunnu bika illa khairan ya Rasulullah. Yang bermaksud, takkanlah, terjemahan budaya ya, takkanlah kami berdua ni nak berburuk sangka dengan kamu wahai Rasulullah. Kami kalau ada apa sangkaan pun sudah tentu kami menyangka yang positif saja. Kami tidak akan beri evaluation yang berbentuk negatif. Takkan kami tergamak buat begitu. Wa hal nadhunnu bika illa khairan ya Rasulullah. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan, boleh juga diterjemahkan dengan makna berlari, boleh juga diterjemahkan dengan makna menyusur. Tengok keadaan dia bagaimana. Dalam diri anak Adam alaihissalam mengikut majrad dam, perjalanan darah. Sesungguhnya yang syaitan ada dekat pada kita, setiap seorang daripada kita ini ialah dia ikut aliran darah. Bayangkan rakan-rakan doktor-doktor sekalian, engineer as well, accountant, teachers, semualah, dan yang baru sudah makan kari tu. Digambarkan oleh Nabi SAW bahawa sungguhnya syaitan ini berjalan ikut arah urat darah, bermakna dia di dalam, dan dialah yang merupakan pencetus hawa nafsu kepada banyak isu-isu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras kepada manusia. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bukankah berbangga dan juga bersenang lenang berbakti di syurga, diturunkan kerana apa? Dan begitulah juga yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan isterinya Nabi Yusuf alaihissalam, dan sebagai cerita yang cukup banyak pengajaran
yang boleh kita cari dan juga